Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita akan belajar tema 8, Integriti. Unit 22, Anak yang Baik, dan tajuk kita pada hari ini ialah Alice yang Jujur. Okey, kita akan menggunakan kemahiran menulis. Jom murid-murid kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita lihat objektif pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran, murid-murid mesti dapat mengenal pasti dan menulis maklumat dengan betul. Baiklah, untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 66. Baik, pada muka surat 66, murid-murid akan dapat melihat satu petikan yang bertajuk Alice yang Jujur. Mari murid-murid kita baca petikan ini bersama-sama. Alice ke pasar raya dengan ibunya. Ibu memberi Alice RM10 untuk berbelanja. Alice pergi ke bahagian alat tulis. Dia membeli 2 buah buku latihan dengan harga RM1.20. Dia juga membeli 2 batang pensel. Harga pensel itu ialah RM1. Kemudian, Alice menggunakan baki wang untuk membeli sebungkus biskut dan sekotak susu coklat. Dia membayar RM5.70 untuk kedua-dua barangan itu. Semasa menaiki kereta untuk pulang ke rumah, Alice menghulurkan baki wang kepada ibunya. Okey, jadi murid-murid sudah faham kan? Apakah maklumat yang terdapat dalam petikan yang bertajuk Alice yang Jujur? Okey. Okey, baiklah seterusnya murid-murid lihat di bawah petikan terdapat jadual seperti ini. Okey, jadual ini mengandungi maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan yang kita baca sebentar tadi. Okey, terdapat 3 tempat kosong yang perlu dilengkapkan dengan maklumat yang terdapat dalam petikan. Jadi kita akan mencari maklumat yang betul untuk kita lengkapkan jadual ini. Mari kita lihat jadual ini dahulu. Jadual ini terdapat perkara, wang masuk, wang keluar, baki. Wang masuk ini merujuk kepada wang yang diberikan oleh ibu kepada Alice. Jadi berapa wang yang diberikan oleh ibu kepada Alice? Wang pemberian ibu sebanyak RM10. Kemudian wang keluar ini pula bermaksud jumlah bayaran yang dibuat oleh Alice untuk membeli barang. Berapa ringgit yang dia gunakan untuk membeli barang. Kita panggil ia sebagai wang keluar. Dan baki pula merupakan wang baki setelah ditolak dengan duit yang digunakan untuk membeli barang. Maksudnya duit yang tak digunakan. Baki daripada RM10 itu ada berapa. Jadi sekarang mari kita sama-sama cari maklumat untuk melengkapkan tempat kosong ini. Jadi lihat tempat kosong yang pertama, apakah jawapan ataupun maklumat yang kita hendak catatkan di sini? Macam mana kita nak cari? So kita lihat wang keluar ini.
Okey. Barang ini, okey, barang yang kita nak tulis dekat sini, harganya ialah RM1.20. Cuba murid-murid lihat pada perenggan yang kedua. Okey, apakah barang yang dibeli oleh Alice menggunakan RM1.20? Okey, jadi murid-murid boleh lihat perenggan yang kedua di sini. Dia membeli 2 buah buku latihan dengan harga RM1.20. Jadi kita boleh tulislah, kita dah tahu dah 2 buah buku latihan. Dan cara nak menulisnya adalah seperti ini. Buku latihan dalam kurungan 2 buah. Dan harganya berapa? Harganya ialah RM1.20. Okey. Okey, seterusnya kita lihat tempat kosong yang kedua. Tempat kosong yang kedua ni, okey, barangan apa yang dibeli bersama buku latihan dan barangan apa harganya ialah RM1? Okey, jawapannya terletak juga dalam perenggan kedua. Dia juga membeli 2 batang pensel. Harga pensel itu ialah RM1. Jadi jawapannya ialah, okey, maklumat yang perlu dicatatkan ialah pensel 2 batang. Pensel 2 batang. Okey, jadi berapa harga pensel 2 batang? Ni. Okey. RM1. Okey. Okey, ini ialah jumlah yang terhasil daripada pembelian kedua-dua barangan ini. Okey, jadi jumlah untuk kedua-dua barangan ini ialah RM2.20. Okey, baiklah murid-murid. Alice telah selesai membeli pensel dan buku. Kemudian, apa lagi barangan yang dibeli oleh Alice menggunakan baki wang yang ada padanya? Apa lagi barangan yang dibeli oleh Alice? Alice membeli sebungkus biskut dan sekotak susu coklat. Okey, kemudian dia membayar untuk kedua-dua barang itu sebanyak RM5.70. Okey, jadi kita perlu lengkapkan tempat kosong yang ketiga ini. Okey, mari kita lihat. Okey, cuba lihat dulu maklumat pada baris keempat tu. Okey, maklumat yang telah diberikan ialah biskut 1 bungkus. Biskut 1 bungkus. Jadi Alice memang ada membeli sebungkus biskut. Okey, jadi maklumat telah dituliskan di sini. Okey, apa lagi barangan yang dibeli bersama dengan sebungkus biskut tu? Okey, barangannya ialah sekotak susu coklat. Jadi sekotak susu coklat ni kita nak tulis pada tempat kosong yang ketiga ini. Jadi nak tulis macam mana? Okey, kita tulis seperti ini. Susu coklat dalam kurungan 1 kotak. Jadi harganya ialah, okey, harga untuk 1 bungkus biskut ialah RM3.50. Dan harga untuk susu coklat 1 kotak pula ialah RM2.20. Jadi, okey, jumlah bayaran yang perlu Alice bayar ialah sebanyak RM5.70 untuk kedua-dua barang ini. Okey, setelah selesai Alice membeli keempat-empat barang ini, adakah Alice masih mempunyai baki wang? Betul, Alice masih mempunyai baki wang sebanyak RM2.10. RM2.10. Apakah yang Alice buat dengan baki wang RM2.10 ini? Adakah Alice menyimpannya sendiri? Tidak. Alice memulangkan baki wang ini
kepada ibunya. Okey, baiklah, kita dah selesai belajar tentang cara mencatat maklumat yang diambil dari petikan. Okey, sekarang kita hendak membuat sedikit latihan pengukuhan. Murid-murid buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 72 dan 73. Okey, murid-murid perlu membaca perbualan Seha dengan ibunya dengan teliti. Okey, baca sampai faham. Kemudian catatkan maklumat yang terdapat dalam perbualan pada tarikh-tarikh yang diberikan. Okey, jom murid-murid kita buat bersama-sama. Okey, mari kita baca perbualan di antara Seha dan ibunya. Okey, perbualan ini berlaku melalui talian telefon. Okey, mereka berbual melalui panggilan telefon. Okey, perbualan ini berlaku pada 28 Oktober 2020. Okey, jadi mari kita baca satu persatu. Seha berkata kepada ibunya, "Semua kerja sekolah telah siap. Latihan matematik yang ditinggalkan oleh ibu juga sudah saya siapkan. Latihan itu saya buat sendiri tanpa bimbingan sesiapa." Okey, kemudian Ibu Seha berkata pula, "Wah, bagus. Pandainya anak ibu." Seha berkata lagi kepada ibunya, "Terima kasih ibu. Kami rindu akan ibu. Semalam, semasa menghantar ibu di lapangan terbang, saya berasa sangat sedih. Tetapi saya tahu ibu pergi demi tugas." Okey, kemudian Ibu Seha pun berkata semula kepada Seha, "Ya, ibu pergi sekejap sahaja. Lusa ibu akan balik. Jangan lupa buat semua tugasan yang ibu pesan." Okey, kita sambung. Selepas itu Seha pula berkata kepada ibunya, "Ya ibu, ibu tidak perlu risau akan pokok bunga di taman. Pokok-pokok itu saya siram lewat petang semalam. Petang nanti saya akan menyiraminya lagi. Esok dan lusa pun saya tidak akan lupa menyiraminya." Okey, jadi ibu pula berkata kepada Seha, "Terima kasih Seha, ibu bangga akan diri kamu." Okey, kemudian Seha menjawab. Okey, yang terakhir. "Sama-sama ibu, saya seronok dapat membantu ibu. Tidak sabar rasanya hendak menunggu sehingga lusa. Jangan lupa ibu, kami akan menjemput ibu di lapangan terbang pada pukul 5 petang." Okey, baik. Kita dah selesai membaca perbualan di antara Seha dan ibunya melalui panggilan telefon pada 28 Oktober 2020. Okey, sekarang ni murid-murid buka buku aktiviti jilid 2 ni muka surat 73. Murid-murid kena catatkan maklumat berkenaan aktiviti yang Seha lakukan semasa ketiadaan ibunya di rumah. Okey, maklumat yang hendak dicatatkan pada setiap tarikh ini, murid-murid boleh rujuk kepada perbualan di antara Seha dengan ibunya. Okey, murid-murid, mari kita lengkapkan aktiviti yang Seha buat pada 27 Oktober. Okey, di sini cikgu telah berikan keratan perbualan antara Seha dengan ibunya untuk mencari maklumat. Maklumat berkenaan aktiviti Seha semasa ketiadaan ibunya di rumah pada 27 Oktober. Okey, panggilan Seha berbual dengan ibunya melalui panggilan telefon pada 28 Oktober.
Jadi tarikh ini ialah 27 Oktober. Maksudnya tarikh semalam. Okey, contohnya hari ini 28, maksudnya semalam 27 hari bulan. Okey. Jadi cuba murid-murid cari perkataan semalam dalam perbualan ini. Perkataan semalam ada di sini. Jadi perkataan semalam ini merujuk kepada 27 hari bulan. Okey. Cuba murid-murid lihat perkataan petang nanti. Petang nanti itu merujuk kepada 28 Oktober. Petang nanti maksudnya pada hari berkenaan, pada hari panggilan telefon itu dibuat. Okey, cuba murid-murid lihat perkataan esok. Esok ini merujuk kepada 29 hari bulan Oktober. Dan perkataan lusa merujuk kepada 30 Oktober. Okey. Jadi pada keempat-empat tarikh ini, apa yang Seha buat? Seha menyiram pokok bunga. Okey, jadi kita tulislah dekat sini, menyiram pokok bunga. Okey. Jadi murid-murid ingat 28 Oktober pun dia menyiram pokok bunga. 29 Oktober pun dia menyiram pokok bunga. Begitulah juga dengan 30 Oktober pun dia menyiram pokok bunga juga. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Apa yang Seha buat pada 28 Oktober? 28 Oktober, Seha membuat latihan matematik. Okey, jadi kita tulislah dekat sini, dekat garisan. Okey, menyiapkan latihan matematik. Okey, selain itu, apa yang Seha buat? Tadi kita dah lihat dah yang tadi tu. Okey, pada 28 Oktober, Seha juga menyiram pokok bunga. Okey, seterusnya. Okey, pada 29 Oktober, apa yang Seha buat? 29 Oktober. Panggilan telefon dibuat pada 28 Oktober. Kemudian 29 Oktober maksudnya esok. Okey, esok. Jadi kita cuba tengok perkataan esok. Ni perkataan esok merujuk kepada 29 Oktober. Jadi apa yang dia buat pada 29 Oktober ni? Dekat sini dia tulis, saya tidak akan lupa menyiraminya. Maksudnya dia tak akan lupa untuk menyiram pokok bunga. Jadi kita boleh tulislah menyiram pokok bunga. Okey, seterusnya pada 30 Oktober apa yang Seha buat? Seha menjemput ibu di lapangan terbang. Okey, jadi boleh terus tulislah menjemput ibunya di lapangan terbang. Okey, selain daripada itu, apa yang Seha buat? Kita dah lihat tadi pada 30 Oktober, Seha juga menyiram pokok bunga. Okey, boleh faham? Boleh buat? Bagus murid-murid. Okey, baiklah. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita. Cara untuk mencatat maklumat daripada petikan. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.